Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Saiful dan rakan-rakan sekalian. Saya harap anda semua dalam keadaan sihat dan sentiasa bahagia. Okey, tajuk untuk kumpulan saya adalah wakefulness and sleep atau keterjagaan dan tidur. Sebelum saya meneruskan dengan lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu saya, Nurul Farah binti Abdul Syukur, Muhammad Nur Qayyim bin Hizil, Muhammad Nur Aiman bin Baharudin dan Syamharira binti Muhammad. Tidur adalah perkara yang amat penting dalam kehidupan seharian kita. Tidur yang mencukupi dapat memberikan kita otak yang cergas serta tubuh badan yang lebih sihat untuk melakukan perkara seharian kita. Keterjagaan adalah apabila kita berada dalam keadaan yang sedar dan dapat berinteraksi semasa melakukan sesuatu perkara. Berdasarkan kajian yang didapati, tidur terbahagi kepada beberapa bahagian iaitu non-rapid eye movement dan juga rapid eye movement. Saya akan menerangkan sedikit tentang non-rapid eye movement dan rapid eye movement ini dan yang selebihnya akan diterangkan oleh rakan saya yang lain. Non-rapid eye movement adalah fasa yang ketiga dalam tidur yang mana seseorang itu akan mengalami episod mereka bermimpi dan berjalan ketika tidur. Kita pasti ada dengar orang tidur berjalan, iaitu adalah fasa non-rapid eye movement. Okey, untuk fasa rapid eye movement pula adalah apabila berlakunya pergerakan mata ketika kita tidur. Terdapat beberapa teori yang berkait rapat dengan keterjagaan dan tidur ini. Antaranya adalah evolutionary theory. Evolutionary theory atau dikenali sebagai adaptive theory adalah yang mana manusia, haiwan dan mana-mana kehidupan lain yang hidup menyesuaikan waktu tidur mereka. Ini adalah untuk menjimatkan atau memelihara tenaga mereka pada waktu siang dan malam. Bagi haiwan, ianya adalah untuk memaksimumkan peluang hidup mereka. Mamalia menggunakan banyak tenaga untuk mengekalkan suhu badan, mencari makan dan mengelak daripada musuh. Jadi, dengan tidur adalah cara mereka untuk menyimpan tenaga dan mengekalkan suhu badan yang telah digunakan untuk bertahan lebih lama. Seterusnya adalah teori restoratif. Teori restoratif menyatakan bahawa tidur membantu kita memulihkan dan memperbaiki sel yang telah digunakan sepanjang hari. Seterusnya, saya akan menyerahkan faktor keterjagaan dan tidur kepada rakan saya iaitu Encik Kawin. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Nurul Farah Syuhaidah atas pembentangan beliau sebentar tadi. Baiklah, sekarang saya menerangkan faktor atau punca keterjagaan dan tidur. Terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan keterjagaan. Apakah faktornya? Persekitaran adalah salah satu faktornya. Keadaan persekitaran mampu mewujudkan rangsangan kepada seseorang individu yang boleh dikelaskan mengikut beberapa perkara. Rangsangan inilah yang menyebabkan keterjagaan dan tidur seseorang. Sebagai contoh, stres. Persekitaran yang memberi tekanan kepada individu boleh membawa kepada gangguan tidur. Sebagai contoh yang lain, bilik tidur atau tempat tidur. Seseorang yang mengalami insomnia mungkin berasa mengantuk apabila atau ketika menonton televisyen atau hanya duduk di kerusi. Tetapi apabila sampai waktu tidur, individu tersebut tidak dapat melelapkan mata. Perkara ini kita dapat kaitkan dengan keadaan persekitaran tempat tidur yang boleh membawa kepada faktor atau punca keterjagaan dan tidur seseorang. Kita teruskan lagi dengan flip-flop switch dan peralihan antara tidur dan terjaga. Kedua-duanya merupakan faktor yang berkait rapat dengan neuron dan saraf semula jadi manusia. Lazimnya manusia memerlukan beberapa minit untuk bertenang sebelum tertidur dan selalunya seseorang individu mula tidur nyenyak selepas 20 minit tertidur atau lebih. Walau bagaimanapun, seseorang boleh hilang kesedaran dan tidur dengan sekelip mata kerana terlalu letih. Hal ini boleh berlaku meskipun seseorang itu sedang
berada dalam keadaan yang tidak selesa maupun berbahaya, seperti sedang memandu kenderaan di jalan raya. Keadaan ini serupa dengan keterjagaan. Seseorang juga boleh bangun dengan cepat dan serta-merta. Sebagai contoh, apabila alarm clock berbunyi. Namun begitu, seseorang individu itu masih memerlukan sedikit masa untuk benar-benar sedar dengan apa yang berlaku selepas bangun tidur. Terdapat pelbagai faktor dalaman dan luaran yang mempengaruhi seseorang itu untuk bangun dan tidur. Sebagai contoh, dorongan untuk seseorang itu tertidur adalah lebih kuat apabila seseorang itu telah lama terjaga dan mengalih keseimbangan untuk tidur pula. Namun, adenosin adalah salah satu kimia yang terkumpul apabila seseorang itu berjaga untuk satu jangka masa yang lebih lama. Apabila hal ini berlaku, badan terdorong untuk tertidur dan secara langsung menghalang neuron penyebab keterjagaan. Menariknya, kafein pula membantu menghalang pengumpulan adenosin dan membolehkan seseorang untuk terjaga lebih lama. Jangka masa untuk perubahan daripada tidur dan terjaga berkait rapat dengan jam biologi dalaman badan yang terletak di nukleus suprachiasmatic atau lebih dikenali sebagai SCN. Struktur kecil ini dibina hasil daripada kira-kira 50,000 sel otak yang melalui saraf optik yang menerima isyarat cahaya secara langsung daripada mata. Cahaya ini kemudiannya mengatur semula jam biologi dalaman badan agar seiring dengan kitaran siang dan malam. Jam biologi dalaman badan ini kemudiannya akan mengatur puluhan fungsi dalaman yang lain, termasuklah suhu badan, pembebasan hormon, tidur dan terjaga. SCN mendorong keterjagaan seseorang dengan menghasilkan isyarat penggera yang kuat dan dapat mengimbangi tidur. SCN juga mampu mendorong seseorang untuk tidur dengan mematikan isyarat penggera tersebut. Di samping itu, SCN juga bekerja secara aktif bagi mengekalkan seseorang untuk tidur sepanjang malam meskipun tidur telah mula hilang pada separuh waktu malam. Seterusnya, saya menerangkan kesan atau impak kepada keterjagaan dan tidur. Umum mengetahui ketika manusia sedang tidur, aktiviti otak menjadi perlahan dan menurun. Meskipun begitu, terdapat beberapa perkara yang mampu merangsang aktiviti otak. Berbeza dengan koma. Apabila seseorang individu sedang koma, individu tersebut tidak dapat mampu bertindak balas secara normal terhadap rangsangan. Rangsangan ini termasuklah cahaya, bunyi, kitaran bangun tidur yang normal dan pergerakan yang boleh dikawal. GABA atau GABA adalah sejenis sebaran kimia yang luas di otak. Fungsi semula jadi GABA adalah untuk mengurangkan aktiviti neuron yang diikatnya. Setiap kali seseorang itu tidur, peningkatan sebaran kimia ini membataskan aktiviti-aktiviti neuron pada otak serta menyekat pengaktifannya. Rentetan keadaan ini tidak mustahil jika terdapat kemungkinan penekanan yang lebih kuat pada satu-satu bahagian otak daripada bahagian yang lain. Keadaan ini juga mampu mengganggu pola tidur seseorang. Keperluan waktu tidur seseorang adalah berbeza mengikut genetik. Namun begitu, menurut Jones dan Oswald pada tahun 1968 dan kajian susulan dari medis
Pearson dan Longford pada tahun 1973 menunjukkan purata orang dewasa memerlukan tidur selama 7 jam setengah atau 8 jam setiap malam. Ada juga sebilangan yang memerlukan waktu yang lebih lama dan lebih kurang. Corak tidur juga mampu mempengaruhi kemampuan manusia untuk berfungsi setiap hari. Insomnia adalah impak atau kesan seterusnya. Gangguan tidur pertama adalah insomnia. Ini adalah gangguan tidur yang tidak asing dalam pengetahuan masyarakat. Insomnia adalah satu bentuk gangguan tidur di mana penghidapnya akan mengalami masalah untuk tidur atau tidur nyenyak. Keadaan ini boleh berlaku dalam satu jangka masa yang pendek yang juga disebut sebagai acute ataupun jangka masa yang panjang yang digelar sebagai kronik. Seseorang yang mengalami gangguan ini akan berasa letih, mengantuk dan tidak bermaya untuk menjalani rutin harian seperti biasa. Bukan itu saja, seseorang yang berdepan dengan keadaan ini mempunyai risiko masalah kesihatan seperti darah tinggi, obesiti dan kemurungan. Insomnia juga mengakibatkan seseorang individu mengalami kesukaran untuk fokus, gelisah, kesal dan tindak balas yang perlahan. Keadaan ini boleh menyebabkan kemalangan ketika memandu dan risiko untuk jatuh bagi golongan yang lebih berusia adalah lebih tinggi kerana kehilangan imbangan. Terdapat pelbagai pencegahan insomnia yang dapat membantu mengatasi gangguan tidur seperti ini pada peringkat awal. Seterusnya, sleep apnea. Selain itu, sleep apnea juga dianggap sebagai salah satu gangguan tidur. Gangguan ini merujuk kepada gangguan terhadap pernafasan ketika tidur yang kronik di mana pernafasan seseorang itu berulang kali terhenti. Keadaan ini berkait rapat dengan individu yang mengalami masalah berdengkur. Seseorang yang mengalami sleep apnea akan mengalami sesak nafas selama 1 minit atau mungkin sehingga terjaga untuk menarik nafas. Rata-rata mereka akan berhenti bernafas dengan lebih kerap apabila dalam keadaan nyenyak dan akan berdengkur dengan lebih kuat atau suara menjadi seakan-akan tercekik sebelum mula bernafas semula. Penderitaan sleep apnea sentiasa dinasihatkan untuk menurunkan berat badan dan menjalani diet yang betul serta menjauhkan diri daripada pengambilan alkohol dan ubat penenang. Hal ini adalah kerana kandungan yang tinggi dalam alkohol dan ubat penenang akan mengganggu otot pernafasan. Gangguan pergerakan anggota badan secara berkala. Gangguan tidur seterusnya adalah gangguan pergerakan anggota badan secara berkala. Lazimnya individu yang menghadapi situasi seperti ini akan cenderung menendang atau menggerakkan bahagian tubuh badan mereka secara sengaja. Pergerakan ini akan berulang-ulang seperti kaki menendang atau tangan yang diangkat. Pergerakan ini akan berlaku selama 20 hingga 30 saat selama beberapa minit atau jam. Baiklah, perkongsian selanjutnya akan disambung oleh rakan seperjuangan saya, Encik Aiman. Okey, terima kasih daripada saudara Qayyim. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan. Saya Aiman. Okey, saya akan meneruskan penerangan saya untuk bahagian kesan daripada masalah tidur ini ataupun gangguan tidur.
Okey, apa yang cuba saya sampaikan adalah isi saya adalah rapid eye movement behavior disorder dan juga parasomnia yang telah saya bahagikan kepada dua, iaitu sleepwalking dan juga night terrors. Okey, pertama sekali, okey, rapid eye movement ataupun REM. Okey, ini REM adalah salah satu masalah ataupun kesan daripada gangguan tidur, di mana keadaan seseorang yang sedang tidur tu, okey, mata mereka menghasilkan pergerakan sewaktu mereka tidur. Jadi keadaan ini abnormal lah ataupun tidak normal kepada mereka. Biasanya ianya berlaku adalah disebabkan mimpi yang bersilih ganti ataupun yang bersambung-sambung mimpi. Maknanya dalam satu malam tu mereka sedang tidur, mereka mengalami dua atau lebih yang menjadi faktor berlakunya REM ni. Jadi faktornya adalah disebabkan aktiviti otak. Aktiviti otak sewaktu mereka sedang tidur. Sewaktu mereka sedang tidur tu, aktiviti otak itu bertambah ataupun increase. Jadi yang mengawal dan juga mengubah mimpi-mimpi yang mereka alami. Jadi dari satu mimpi ke satu mimpi. Jadi itu yang menyebabkan bobolan mata mereka bergerak-gerak. Behavior disorder. Okey, cara nak merawat REM behavior disorder ni adalah dengan cara kita boleh berjumpalah dengan pakar masalah tidur ataupun sleep doctors. Okey, kita boleh pergi ke klinik. Okey, dekat situ mereka akan bagikan nasihat dan juga tips-tips lah untuk mendapatkan tidur yang sempurna ataupun yang lena. Jadi kita pun boleh atasilah masalah-masalah dan juga masalah-masalah yang lain. Okey, yang seterusnya saya akan menerangkan mengenai parasomnia. Okey, parasomnia ni adalah sekumpulan gangguan tidur. Okey, di mana ianya melibatkan tingkah laku, emosi, persepsi dan juga impian yang tidak terkawal. Dia di mana keadaan kita tidur tapi kita seolah-olah dalam keadaan yang sedar. Kita boleh bergerak, kita boleh melakukan aktiviti seperti sewaktu kita sedar. Tapi dalam keadaan mata kita tertutup dan memang kita tertidur. Itu parasomnia. Dan apa yang saya nak jelaskan kat sini, okey, saya dah pecahkan kepada dua. Parasomnia kita ada sleepwalking dan juga kita ada night terrors. Okey, sleepwalking. Okey, apa yang maksudkan dengan sleepwalking? Sleepwalking adalah satu keadaan di mana di mana seseorang itu, terutama sekali kanak-kanak antara usia 5 sehingga 12 tahun, okey, mereka terjaga dari tidur mereka, okey, tanpa mereka sedar, berada di bujur katil atau berjalan-jalan sehingga boleh membuat aktiviti seperti mereka sedang berada dalam dunia yang sedar. Jadi dekat sini sleepwalking ni biasanya berlaku pada kanak-kanak lah. Pada orang dewasa ada berlaku tapi jarang. Peratusan dia amat sedikit lah. Biasanya pada kanak-kanak. Kerana selalu berlaku pada kanak-kanak disebabkan oleh pengaruh aktiviti harian mereka dan juga persekitaran mereka. Macam contoh pada waktu 11 siang, kanak-kanak ni kebiasaannya mereka banyaklah rutin mereka seperti pergi ke sekolah, bersukan, bermain dan sebagainya. Jadi apabila banyak sangat aktiviti yang mereka buat, mereka melakukan aktiviti seperti mereka dalam keadaan yang sedar. Contohnya kalau waktu siang mereka kanak-kanak lelaki terutamanya seronok bermain bola sepak. Petang-petang main bola sepak sampai waktu maghrib, tak ingat nak balik rumah. Jadi bila waktu malam mereka seolah-olah macam terbawa-bawa pada aktiviti tersebut lah, pada peristiwa tersebut. Jadi otak mereka merakamkan peristiwa itu dan otak mereka masih bekerja dan juga memproses maklumat tadi, takutan tidur ataupun night terrors. Okey, night terrors ni kebiasaannya dia berlaku kepada orang di mana mereka akan terjaga dari tidur secara tiba-tiba dan mereka akan memberikan respon. Respon kebiasaannya respon yang negatif lah, seperti menghasilkan jeritan ataupun menangis
sepatutnya. Okey, jadi cara untuk mengatasi masalah parasomnia ni, okey, lebih kurang sama macam masalah rapid eye movement. Boleh berjumpa dengan pakar tidur atau sleep doctor. Dan juga kebiasaannya penghidapnya adalah kanak-kanak. Jadi sebagai ibu bapa, okey, kita boleh lakukan sesuatu agar kanak-kanak ini mendapatkan tidur yang selesa dan sempurna. Jadi sebelum mereka tidur, okey, contohnya sebelum mereka tidur, ibu bapa boleh membacakan cerita, kisah-kisah dongeng, tak kisahlah apa-apa pun. Boleh buat aktiviti sebelum masuk tidur. Tunggu anak-anak antara ambil masa lah sikit kan, antara 20 hingga 30 ataupun 1 jam sebelum ibu bapa yang masuk tidur. Jadi jangan tinggalkan anak macam tu je, sebab kita risau keselamatan, sebab perkara-perkara macam ni lah. Sebab kebanyakannya berlaku pada kanak-kanak, tak terkecuali pada dewasa, pada orang dewasa. Jadi kalau untuk orang dewasa pula, boleh guna cara yang seperti yang awal tadi lah, yang saya terangkan pada REM, behavior disorder. Boleh menggunakan perakam, apa-apa media perakam seperti smartphone dan juga camcorder untuk merekod setiap aktiviti kita sewaktu kita tidur. Jadi kita dekat situ boleh membantu kita untuk mencari jalan penyelesaian sebelum kita berjumpa dengan pakar. Jadi untuk slide yang seterusnya saya serahkan pada rakan saya. Terima kasih. Assalamualaikum, Dr. Muhammad Saiful dan semua rakan-rakan psikologis. Hai, apa khabar? Saya Syam Harirati Muhammad ingin membentangkan tentang cara mengatasi tidur bermasalah dan terjaga. Korang tahu tak, satu foundation nasional di negara barat mengesyorkan waktu tidur yang berbeza mengikut umur. Mereka mengesyorkan waktu tidur bagi bayi adalah 12 hingga 14 jam. Mereka mempunyai waktu tidur yang lebih panjang kerana untuk pembesaran dan perkembangan otak bayi tersebut. Manakala pertambahan umur bayi ini antara 3 hingga 5 tahun, waktu tidur yang disyorkan adalah sehingga 10 jam. Kerana waktu ini mereka lebih banyak bermain berbanding waktu tidur. Waktu bermain mereka lah untuk perkembangan otak mereka dan berinteraksi antara satu sama lain. Apatah lagi apabila mereka dah bersekolah. Di peringkat persekolahan pula, mereka disyorkan waktu tidur sehingga 9 jam. Manakala kita yang telah dewasa ini disyorkan waktu tidurnya 6 hingga 8 jam. Hal ini demikian kerana untuk kecergasan kita pada waktu siang hari untuk melaksanakan tugasan harian. Satu hal lagi, jika kita mempunyai waktu tidur yang cukup, imunisasi dalam badan kita juga meningkat. Kita jadi kurang sakit dan kesihatan lebih mantap. Di sini saya ingin mengesyorkan tentang korang yang mempunyai masalah insomnia. Ada satu bacaan saya tentang insomnia. Untuk mengatasi masalah ini, korang perlu melaksanakan atau lebih tepatnya membuat teknik pernafasan Dr. Will. Korang boleh tengok dekat YouTube Dr. Will punya teknik 478 teknik namanya. Ataupun 478 method. Cara dia ialah dengan tarik nafas, hembus sehingga kita merasa tenang. Jika kita ulang-ulang perkara tersebut, kita juga akan mudah tertidur. Korang cuba ya. Okey, satu lagi yang saya ingin kongsikan dengan rakan-rakan ialah tentang psikologi terbalik. Korang tahu tak, kalau kita tidur, kita selalu rasa ngantuk. Betul kan? Apa kata korang cuba, waktu korang dah nak tidur tu, korang baca buku atau ambil buku. Paksa kita untuk nak baca buku. Bila kita baca buku, kita akan rasa ngantuk. Kita rasa bosan dengan aktiviti itu. Dan kita akan mudah tertidur. Cuba tahu, benda ni telah dibuat kajian oleh negara barat juga.
Ini juga dipanggil sebagai prioritization yang membuat kajian tersebut. Jika kita rasa macam kita nak paksa diri kita untuk terjaga, contohnya macam kita baca buku, kita bagi orang Islam mengaji, baca Quran ataupun baca zikir-zikir semua tu, kita akan mudah tertidur. Korang setuju kan? Benda ni sangat betul tau. Kalau korang ada insomnia atau masalah-masalah tidur, susah tidur semua tu, korang boleh cuba, okey? Sekian, terima kasih. Itu saja. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan saya. Baiklah, secara kesimpulannya, tidur adalah perkara yang amat penting kepada semua orang. Kekurangan tidur atau tidur yang tidak mencukupi boleh melibatkan kita kepada pelbagai masalah seperti sakit kepala, tekanan perasaan sehingga rasa ingin membunuh diri dan berbagai lagi. Kekurangan tidur juga boleh melibatkan kita kepada kemalangan seperti kemalangan di tempat kerja dan juga ketika memandu. Jadi pastikan tidur kita mencukupi untuk otak yang lebih cergas dan badan yang lebih sihat. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih kerana menonton.